لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa yang kita panjatkan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan kita sambung lagi pembacaan kitab Tazkiratul Ghaflah fi bayan asraris salat yang dikarang oleh Baba Sarah Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi membaca pada bab rahsia-rahsia bagi sembahyang ini. Maka dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata maka perkara-perkara yang menseronokkan seseorang di atas dunia ini beberapa banyak, dia kata. Anda pengarang pada kitab ni dia nak beritahu yang mana kita bincang pada bulan lepas. Sembahyang ni dia dapat menenangkan hati seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sembahyang itu benda yang boleh menghilangkan segala keresahan. Kerana itu Nabi SAW menyebut Ju'ilatis salah qurrata a'yun, kata Rasulullah.
telah dijadikan sembahyang itu sebagai penyejuk mata bagi aku, kata Rasulullah. Dan maknanya Nabi SAW sangat senang bila mana dalam keadaan bersembahyang, Nabi senang dalam keadaan mendirikan sembahyang. Dan orang yang mendirikan sembahyang ni, tuan-tuan, dia adalah orang yang senantiasa diliputi dengan rahmat daripada Allah. Ini hebatnya sembahyang. Kerana itu kata Nabi SAW, man aqama lis-salat, siapa-siapa yang berdiri dia kerana mendirikan sembahyang, fa aqbalallahu ilaihi biwajhihi, Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapkan seluruh daripada wajahnya. Dan tu makna wajah dekat sini bukan rupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah dekat sini maknanya adalah rahmat daripada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak berwajah. Dan kita sebut macam tu, kita jangan berasa cacat Allah Ta'ala pasal dia tak ada wajah. Dan tuan, wajah ni dia hanya layak kepada makhluk-makhluk dia, terutamanya pada manusia. Kita ada wajah kita. Dan tuan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, aku ni, kata Allah, laisa kamithlihi syai', dia tak serupa dengan sesuatu apapun. Bila kata wajah ni, dia hanya bagi makhluk-makhluk dia, manusia, muka rimau, muka kuda, muka kucing. Dan Allah Ta'ala dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kerana itu disebutkan oleh ulama, apa-apa yang terlintas pada fikiran dan juga yang terlintas di dalam hati manusia, dan yang itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui akan zat dia hanya dia, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu apa-apa dan juga kita tak tahu macam mana gamanya keadaan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ni i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah. Kita kena terang benda ni kerana di akhir zaman ni banyak sangat orang-orang yang sebut Allah Ta'ala bertangan, Allah Ta'ala tu ada muka dan sebagainya. Atau ini bukan daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi kata Nabi SAW, man aqama lis-salat, siapa-siapa berdiri dia kerana nak sembahyang, fa aqbalallahu ilaihi biwajhihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapkan wajahnya. Maknanya apa? Orang yang tengah berdiri sembahyang ni, dia diliputi dengan rahmat daripada Allah. Kata rahmat ni dia adalah kasih sayang daripada Allah. Dan kita hari ni yang boleh hidup lagi sampai hari ni kerana rahmat Allah. Atau kita hari ni masih lagi boleh makan minum dengan tenang, walaupun kita tahu penyakit COVID-19 ni tak hilang lagi. Dan sedikit makluman, ulama falak menyatakan bahawa bila mana datangnya wabak, dia akan datang sekali dengan malapetaka yang lain. Kerana itu hari ini kita tengok berlakunya bom besar di sebahagian daripada tempat. Atau ini adalah daripada pembawaan wabak yang main kepada kita. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia kata,
Bila main sahaja wabak ni, dia akan main sekali dengan malapetaka hak lain. Dan tuan, malapetaka ni, bila dia main, dia bukannya kebetulan. Yang ni kita kena faham. Dia bukannya kebetulan dan dia bukan hanya semata-mata adalah bencana alam, bukan. Mungkin ada orang yang dia ulang berlakunya banjir ataupun buah besar ni, mungkin kerana kedudukan tempat tersebut dia berdekatan dengan sungai mungkin, ataupun dia berdekatan dengan parit ke, dengan air laut ke, ataupun air empangan berada pada paras yang bahaya. Itu yang kita cerita. Dan Nabi SAW beritahu, malapetaka yang main ni kerana apa? Kerana apabila tersebarnya mungkar kepada Allah di tempat tersebut. Dan tuan, kalau mungkar berlaku hanya pada satu dua tempat, dia tak akan berlaku malapetaka. Dan tuan, kalau dia berlaku cuma dekat tempat kita sahaja, tak berlaku malapetaka. Tapi kata Nabi SAW, iza zuhurul munkar, apabila munkar itu dia mula merebak dan juga pada skala besar. Tuan, hari ini kalau kita tengok munkar ni merata dah, mana-mana je orang buat munkar kepada Allah. Tuan, kerana dengan kemungkaran yang telah tersebar luas ni, maka diturunkan malapetaka, kata Nabi SAW. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, penyebab daripada malapetaka apabila ulama-ulamanya berkemampuan untuk menegur kemungkaran itu, tetapi mereka senyap, tetapi mereka tidak menegur kemungkaran itu. Tuan, menyebabkan turunnya malapetaka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, tuan, telah pun disebut oleh para alim ulama kita, bahawa semua yang berlaku ini adalah daripada musibah dan juga dia merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia kata dekat sini, sebelum ni kita dah terangkan bahawa sembahyang, apabila seseorang itu sembahyang, maka dia diliputi dengan rahmat daripada Allah. Dan kita pada hari ini yang boleh makan minum dengan selesa, kita pada hari ini yang kita boleh hidup dalam keadaan tenang, birahmatillah, ianya adalah kerana dengan rahmat daripada Allah. Satu hari Nabi SAW dia beritahu kepada para sahabat-sahabatnya, kata Nabi SAW, manusia dimasukkan ke dalam syurga Allah bukan kerana dengan amalan dia. Kata kalau nak kira dengan amalan yang kita buat, kita tak mampu nak membeli rahmat Allah. Kalau nak kira dengan amalan kita, tak melayakkan kita nak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana amalan kita banyak cacat celah. Kata tadi tak saat ni kita sembahyang misalnya, berapa peratus yang kita ada dalam sembahyang kita, berapa peratus yang kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nak menarik rahmat Allah, nak beli rahmat Allah dengan amalan kita, tuan, tak padan, dia tak padan nak beli rahmat Allah Ta'ala. Maka kerana itulah disebut oleh Nabi SAW, kalaulah andai kata hanya dengan ibu jari Nabi Muhammad SAW dan juga jari telunjuk Nabi Allah Isa alaihi salam, dan tuan, itu masih lagi belum mampu
untuk menarik ataupun membeli akan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan punya mahal, punya besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW apa? Bahawa dimasukkan manusia itu ke dalam syurga kerana birahmatillah. Ianya adalah kerana dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas sahabat tanya dengan Nabi SAW, adakah kamu juga begitu ya Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, bal ana, bahkan aku juga dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kerana dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebut oleh Nabi SAW, man aqama lis-salat, siapa-siapa yang berdiri kerana dia nak mendirikan sembahyang, fa aqbalallahu ilaihi biwajhihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapkan seluruh daripada wajah dia, yakni rahmat dia, kepada orang yang sedang mendirikan sembahyang. Baik. Maka dia kata, maka perkara-perkara yang menseronokkan seseorang di atas dunia ini akan beberapa banyak, dia kata. Atau banyak perkara yang menyeronokkan kita di atas muka bumi, banyak benda. Dan benda yang berlaku, benda yang menyeronokkan manusia ni pula adalah benda yang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Kerana itu kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih, dipagari syurga itu dengan benda-benda yang dibenci oleh iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata di syurga, syurga ni dia dipagari dengan benda-benda yang dibenci oleh iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huffatin nar, dan juga dipagari neraka itu dengan apa? Bisyahawat, iaitulah dengan perkara-perkara yang menyenangkan hawa nafsu manusia. Ada maknanya benda yang menyeronokkan manusia ni banyak. Banyak benda yang menyeronokkan di atas muka bumi, sehinggalah manusia terkesan dengan kehidupan dunia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul A'la, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa, kata Allah. Bahkan kamu lebih cenderung, kata Allah, dengan kehidupan dunia, dan kamu melupakan kehidupan yang maha kekal. Atau dekat mana kehidupan yang kekal ni? Iaitulah di negeri akhirat besok. Atau akhirat ni manusia dia tak berikan perhatian sangat. Pasal apa? Kerana akhirat adalah benda kemudian, manakala dunia adalah benda yang akrab, benda yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Dan sebab itu atas dunia ada duit, kita berasa nak makan nasi goreng misalnya, beli-beli bungkus balik rumah kelia. No, kita boleh makan nasi goreng ikut tak kita. Yang penting ada duit lah. Atau ada duit, berasa nak pakai kereta besar sikit, beli. Atau dapat terus. Yang ni makna dunia. Dunia ni maksud dia akrab, iaitulah benda yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Dan manakala akhirat adalah benda yang dikemudiankan. Apa yang kita buat atas dunia tak dapat atas dunia, dia akan dapat nanti pada negeri akhirat. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, ad-dunya mazra'atul amal. Dunia adalah tempat menanam benih-benih amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal akhiratu darul jaza, manakala akhirat adalah negeri
untuk mendapatkan balasan daripada apa yang dia lakukan atas dunia. Dan sebab itu, bila manusia dia berada di negeri akhirat, dia menyesal. Dalam surah Sajadah, tiap-tiap hari Jumaat kita baca, tuan-tuan. Surah Sajadah ni kira kalau kita tak baca, macam tak sah sembahyang subuh pada hari Jumaat tersebut. Tak sah. Maka dalam surah Sajadah, dalam satu ayat, Allah Subhanahu Wa Taala cerita macam mana orang bila dia pergi ke negeri akhirat esok. Dan orang ni akan kata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, pada hari ini absarna, kami dah tengok dah, wa sami'na, dan kami dah dengar dah. Tuan, dalam ayat ni kalau orang mengaji bahasa Arab, tak apa. Hari ni kalau tak faham pun tak apa. Pasal apa kita bukan macam anak-anak kat depan ni. Anak-anak kat depan tu tak apalah, mereka kena mengaji, nak periksa, nak kena lului. Tak apa. Tapi saya nak cerita dekat sini, perkataan Rabbana absarna digunakan dengan sirah fi'il madhi. Ada orang yang mengaji bahasa Arab, dia tahu bila mana digunakan sirah fi'il madhi menunjukkan dua makna. Pertama, makna lepas, itu pertama. Yang kedua, makna sungguh, atau maknanya perkara yang sungguh-sungguh. Maka dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut Rabbana absarna. Ini kita esok ni bila mana dah berada di negeri akhirat. Ya Allah, pada hari ini kami sungguh-sungguh, kami dah tengok dah. Wa sami'na, dan hari ini sungguh-sungguh kami dah dengar dah. Dan apa dia tengok, apa yang dia dengar? Semua yang dijanjikan oleh Allah. Dan atas dunia dia duduk dengar syurga, tak berakhir apa-apa. Tak ada. Kalau ada nasi kandang tu dululah yang dia pergi terpa. Orang kata ni mailah masjid, mailah surau, ada syurga ni. Kita duduk dalam taman-taman syurga Allah. Tak, nasi kandang tu juga dia pergi terpa. Tak apalah, moga kita duduk atas dunia. Dan esok bila dah pergi ke negeri akhirat, dah tengok dengan mata kepala indahnya syurga, betapa takutnya neraka Allah. Dan kita akan minta dengan Allah, farji'na, ya Allah, pulangkan kami semula atas dunia. Pasal apa? Na'mal salihah, kami nak beramal salih. Ya Allah, inna muqinun, kerana pada hari ini kami yakin dah dengan apa yang kamu kata, yang kamu janji, ya Allah. Tapi tak boleh. Hari akhirat adalah hari pembalasan daripada Allah. Kerana itu disebutkan dalam satu riwayat, bila mana nanti di akhirat besok ada orang yang diberikan buku catatan dia pada sebelah kanan. Atau baca dalam surah Waqi'ah. Atau Waqi'ah ni kita baca pasal apa? Kerana nak duit ya. Dia nak kira nak duit ya. Baca Waqi'ah, kata Nabi SAW, dia tidak akan dihampiri dengan kefakiran. Ya, tak betul. Orang ni dia tidak tahu fakir kalau dia baca suratul Waqi'ah. Tapi Quran ni, kalau kita nak dia jadi lebih elok lagi, kita nak Al-Quran ni, kita nak rasa dia punya mukjizat dia, dan tadabburlah Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Kata tu lagi cantik lagi. Yang tu lagi kita rasa kemukjizatan Al-Quran tu sendiri. Dan maka dalam apa ni, suratul Waqi'ah tu diceritakan macam mana golongan hak yang pada sebelah kanan dan juga pada golongan hak yang sebelah kiri. Maknanya apa? Golongan hak yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang yang diberikan pada sebelah kiri, iaitu orang yang diberikan kerugian
pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka nanti di akhirat ada orang yang diberikan buku catatan daripada sebelah kanan. Tuan, dia punya suka lah. Pasal apa? Kerana dekat akhirat esok ni, di akhirat besok banyak perkara yang menakutkan manusia. Sebab itu dinamakan hari akhirat Yaumun Nadamah, adalah hari penyesalan untuk manusia. Nabi Allah Ibrahim AS, bila mana Allah Ta'ala tarik neraka ni, kata neraka ni Allah Ta'ala akan tunjuk dulu pada hari mahsyar nanti. Sementara kita nak tunggu ditimbang amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala pun pamerkan neraka. Masa tu Nabi Allah Ibrahim AS angkat tangan dia. Ya Allah, pada hari ini cukuplah Engkau selamatkan aku seorang je hari ini. Kata Nabi Ibrahim terlupa dengan umat dia di belakang. Pasal apa? Kerana hebat sangat neraka yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, disebutkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, besarnya neraka ni dia diikat dengan 70,000 tali, dan setiap satu tali dipegang oleh 70,000 malaikat. Masya Allah. Dan tuan, malaikat ni bukan halus macam kita. Malaikat ni dia bukan halus macam kita. Jibril alaihissalam, bila dia jumpa dengan Nabi SAW dalam rupa yang bukan rupa asal. Ada maknanya apa? Jibril ni biasa kalau jumpa dengan Rasulullah SAW dalam rupa manusia, kadang-kadang dalam rupa orang segak, kadang-kadang dalam rupa macam-macam, tapi kebiasaannya dalam rupa manusia. Dan satu hari Nabi SAW kata kepada Jibril AS, wahai Jibril, kamu ni berkawan dengan aku lama dah. Boleh tak kalau aku nak tengok macam mana rupa asal kamu? Kata Nabi SAW. Kata Jibril AS, boleh Muhammad, tapi dengan syarat kamu nak tengok rupa aku yang asal tak boleh kat sini. Kita kena buatmu di tengah-tengah padang pasir. Nak tengok Jibril dalam rupa asal boleh, tetapi dekat padang pasir. Maka bila apa ni Nabi SAW dengan Jibril AS di tengah-tengah padang pasir. Maka kata Jibril AS, Muhammad, lah ni kamu pusing belakang. Pusing belakang. Ada pusing belakangnya. Maka Jibril kata, lah ni tengok, nak tengok rupa asal aku. Masa Nabi SAW dia pusing balik semula nak tengok Jibril, tengok dah tak nampak lah. Tak nampak apa, gelap macam tu, tak nampak apa. Pusing kanan pun tak nampak, pusing kiri tak nampak, pandang atas tak nampak, gelap segelap-gelapnya. Dan itu yang diceritakan Jibril alaihissalam ni sebelum daripada sayap dia sahaja boleh menampung seluruh air laut, air sungai yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan punya besar apa ni malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kita bayang tengok macam mana neraka Allah Subhanahu wa taala, dia diikat dengan 70,000 tali. Setiap satu tali dipegang oleh 70,000 malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Tentang perkara ini disebut oleh Allah di dalam surah As-Sajdah. Allah Ta'ala kata apa? La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nas ajma'in, kata Allah. Neraka yang besar ni kami pasti, kata Allah. Atau dalam ayat ni tuan-tuan tengok lah, la'anna, yang ni orang mengaji bahasa Arab dia kata hak ni taukid. Tuan-tuan, maknanya apa? Sungguh-sungguh bahawa neraka yang besar ni kami akan penuhkan dia daripada golongan jin
dan juga daripada golongan manusia. Atau nak kata apa, besarnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, maka Nabi Ibrahim AS dia doa, ya Allah, hari ini cukuplah kau selamatkan aku seorang, ya Allah. Tuan, maka demikian keadaan hari akhirat. Baik, maka dia kata, maka perkara-perkara yang menseronokkan seseorang di atas dunia ini beberapa banyak. Ada banyak benda yang menyeronokkan manusia sehinggalah manusia dia terkesan dengan kehidupan dunia. Atau dalam perang Uhud, Nabi SAW ada satu kumpulan. Kumpulan ini dinamakan sebagai Ahlul Rumah, iaitulah pemanah Rasulullah SAW. Contoh biasa kan, kalau pergi dekat Madinah, kan ada bukit yang berhadapan dengan masjid tu. Yang itulah Jabal Uhud. Dan tapi Jabal Uhud hari ini dah jadi makin rendah dah. Dia berbeza dengan zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW pesan, apa pun juga yang berlaku pada kami di bawah bukit, kumpulan yang menjaga Gunung Uhud, yang jaga Bukit Uhud ni, jangan turun, jangan pergi mana-mana. Kami kalahkan, kami menangkan, jaga bukit tu, kata Nabi SAW. Dan mereka cerita, bila peperangan memihak kepada orang Islam menang, maka dekat bawah tu banyak harta ghanimah. Ada pedang yang mahal-mahal, ada kuda yang elok-elok, ada unta yang elok-elok. Dan maka mereka tengok, banyaknya harta ghanimah. Dan macam dalam filem P. Ramlee, Musa berjanggut. Bila semua duk salam dengan puspa wangi, sampai menteri agama berkata, apa kita apa cerita macam tu lah. Apa ni orang-orang yang menjaga Jabal Uhud tu. Dan tuan, mereka tengok, harta ghanimah banyak dekat bawah. Umat Islam pun dah menang dah. Kita ni apa cerita duk jaga bukit ni. Dan tuan, mereka terlupa dengan pesan Nabi SAW. Dan tuan, itulah bahana ataupun bahayanya dunia. Dalam keadaan Nabi SAW berada di hadapan mereka, dalam keadaan batang tubuh Nabi SAW ada di hadapan mereka. Dan tuan, mereka lupa dengan pesan Nabi, apapun yang berlaku pada kami di bawah nanti, sama ada menang ataupun kalah, jangan tinggalkan Bukit Uhud ni. Dan sebab itu kata Al-Imam Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, iman ni bila mana kita diuji oleh Allah. Kata Allah ni memanglah iman tengah kuat ni. Semua tengah kuat nanti kalau kuliah sampai pukul 10-11 pun tak lari ni, insyaAllah. Pasal apa? Tadi sebelum main masjid kena ada kopi pasal apa? Apa ni tu hujan. Kena kopi rendeng, kamu ada selesa nak pergi masjid. Masuk masjid pun tak ada apa-apa, ada aircon, tak cukup aircon dengan kipas pula lagi. Masuk tu dengan minyak wangi je, rasa macam iman tu naik je. Tuan-tuan, cuba kita diuji sebagaimana orang yang kat Selangor tu. Ni ayat sampai Pak Jahir ni. Maka kata Imam Sulaiman Ad-Darani, iman ni pada waktu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah baru diketahui di kedudukan mana kedudukan manusia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka dia kata di sini, perkara yang menseronokkan seseorang di atas dunia ni banyak. Dia kata setengah daripadanya melihat wayang gambar. Baba Lasar Al-Fatani dia kata setengah daripadanya melihat wayang gambar. Atau itu ialah kita depan TV, lepas tu nak pergi tengok wayang. Kata wayang bukan macam zaman dulu.
Wayang hari ini ada nama 3D, ada nama 5D. Jadi bila kita tengok tu, seolah-olah macam kita duduk berada dekat dalam TV tu. Masya Allah, ini apa ni, akhir zaman. Sebab itu kita doa dengan Allah, mudah-mudahan hidup kita sebagai orang beriman, mati kita juga sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyiduna Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, jangan kamu pedulikan dengan zaman, jangan pedulikan dengan dunia yang semakin maju. Kata Imam Al-Haddad, kalau kamu nak berjalan pada Allah, teruskan berjalan tanpa kamu menoleh kanan dan juga kiri. Tuan-tuan, benda ini disebut oleh Nabi SAW. Satu hari Nabi dia lukis satu lukisan. Nabi kata, kalau kamu nak selamat dengan dunia ni, kamu buat macam ni, kata Nabi. Nabi lukis satu garisan memanjang. Kemudian Nabi lukis pada garisan tu ada garis kanan, garis kiri, garis kanan, garis kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kata Nabi SAW, kamu nak dengan Allah, kamu ikut jalan ni, jalan yang lurus terus ya. Tuan-tuan, tapi kata Nabi SAW, tapi dalam perjalanan ni, kalau kamu singgah kanan, kamu singgah kiri, dua perkara yang kamu akan hadapi, sama ada lambat untuk sampai kepada Allah, ataupun kamu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi jalan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ikut jalan yang lurus. Sebab itu kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, jangan dipedulikan zaman dan kemajuannya, maka teruskan berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, setengah daripadanya melihat wayang gambar dan perkara-perkara yang menegah oleh Allah Ta'ala daripadanya. Tuan, maknanya apa? Babalah Sarah Al-Maqtani dia nak beritahu benda yang menyeronokkan manusia, benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, inilah dia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Orang yang bermujahadah, kata Allah. Dan bila Allah Ta'ala sebut nafsu, Allah Ta'ala akan sebut dengan mujahadah. Pasal apa? Kerana nak lawan dengan nafsu ni, dia seolah-olah macam peperangan yang begitu besar. Satu hari ada orang jumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda. Ya Ali, orang ditanya oleh Sayyidina Ali, wahai Ali, bila macam mana kita bila mana kita melakukan dosa pada Allah, macam mana kita nak buat dengan Allah? Atau orang tanya dengan Sayyidina Ali, maka jawab Sayyidina Ali, tubu ila Allah, taubat dengan Allah Ta'ala. Dan orang ditanya lagi, wahai Ali, kalau lepas taubat kita pun buat dosa lagi dengan Allah, tubu ila Allah, taubat dengan Allah. Orang tu tanya berulang-ulang kali, kalau buat dosa macam mana? Kalau buat dosa macam mana? Dan Tuhan memberi faham pada kita bahawa orang ni bila bertaubat dia buat dosa, taubat dia buat dosa, taubat dia buat dosa. Bahkan kata Nabi SAW, "Adz-dzambu fina ba'dal fina," kata Rasulullah. Dosa ni kamu akan berterusan daripada satu dosa kepada dosa yang lain. Masya Allah, tabarakallah, punya berat atau nak meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah. Sebab tu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda, meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah itu berat, tapi nak buat taat sedikit mudah daripada meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang Allah Taala larang ni, Masya Allah, nak tinggal susah. Pasal apa susah nak tinggal? Kerana dia sesuai dengan hawa nafsu manusia. Baik, maka dia kata lagi, dan setengah daripadanya berbual-bual
dan juga berita hal-hal orang yang tiada suka ia daripadanya, maka sekalian perkara yang tersebut itu tidak dapat menetapkan hati dan berhadapnya kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maksudnya apa? Perkara-perkara yang Tuhan tegak walaupun seronok untuk kita buat, tuan-tuan, dia tetap tidak boleh menenangkan hati manusia, atau dia tak boleh menghadapkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, boleh apa tak dengan saya? Ada tak benda yang kita tak pernah rasa jemu? Ada tak? Tuan-tuan, kita beli kereta baru, contohnya gosok 2-3 bulan gosok bila ada orang sentuh dia mula dia gosok kereta dia, tuan-tuan. Tapi benda tu 2-3 bulan je. Masuk bulan ke-4, masuk bulan ke-5, jemu dah, cemui dah, tuan-tuan. Kemudian dengan pasangan kita, dulu masa bercinta ni, lautan api sanggup ku renangi. Kalau tak percaya, belahlah dada, ambillah hati. Tuan-tuan, 3 bulan je dia kasih, dia sayang dengan pasangan dia. Tapi lepas daripada tu pasangan dia langgar batu, dia kata hang buta ke apa? Tuan-tuan, dalam dunia ni tidak ada benda pun yang manusia tidak jemu dengan perkara tersebut. Kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan fitrah kepada manusia ni, apa yang ada pada dia, dia akan cepat cemui, dia akan cepat jemu dengan benda tu. Tentang pasal apa? Kerana kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh supaya manusia ni tidak terikat dengan dunia, tapi dia nak suruh manusia ni kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Baba Nasrullah Al-Fatani dalam kitab dia ni, tuan-tuan, dia nak beritahu apa? Hanya sembahyang sahajalah yang boleh menenangkan hati seseorang berbanding dengan benda-benda yang dia sebut tadi, dan juga benda-benda yang ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi pada ibarat yang berikutnya, insyaAllah. Cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta al-muqaddim wa anta al-muakhir, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.